dan naklah diperoleh oleh segala orang yang salik, orang yang bersuluk, ya, yang berjalan ke Tuhan, ia adalah sampai ia kepada makrifat, dan adalah ia di belakang dia tadi, dan naklah ada diperbuat oleh orang salik, ia apa, ia telah bersunyi pada segala sifat mazmumah. Mana kita yang berjalan, kita kena apa, sunyikan sifat mazmumah. Apa sunyi? Kosongkan, buang yang ada sifat-sifat yang tidak elok dalam kalbi kita. Berkata saling tuan, iya, wujud, takabur, sum'ah, sombong, ego, pandang diri, ya, rupa, maut, khayal, panjang angan-angan, semua dipanggil sifat-sifat mazmumah. Berkata ulama kira nanti dibersihkan, insya-Allah, ya, dibuka nanti. Didahulukan daripada bersifat dengan mahmudah. Sebelum kita pakai sifat mahmudah, sifat yang elok, sabar, redha, qanaah, kan? Maka kita kena pakai sifat kita kena buang dulu. Mana tak sah kita memakai sifat qanaah contohnya. Kalau kita dah buang sifat tamak. Tamak tu buang, bukan nak datang. Itu maksudnya. Ya. Tidak sampai kita pada makamil fana, kecuali kita buangkan dulu pandangan makhluk, baru dibagi benda. Ya, dan seterusnya lah. Lawan sifat berlawan kan. Syukur itu sifat nak pakai. Ya. Bila awal syukur apa? Kufur nikmat. Jadi kita gunakan perjalanan Tuhan, maka kita akan dapat Tuhan akan bukakan syukur. Kita memandang akan kurniaan dari dia, dan tu dia akan lawan diterjemahnya apa semua tu dia berlawanan. Mana bersih dulu baru berhias, termasuk. Dalam fiqh kita berada tu kaedah. Ya, maknanya darul mafasid muqaddaman ala jalbil masalih. Darul mafasid menolak segala benda yang mendatangkan kerosakan, buang dulu. Ya, muqaddam didahulukan daripada jalbil masalih, daripada menarik kemanfaatan. Itu kaedah besar, kita pakai banyak hukum masuk situ. Nolak yang mudarat, buang yang manfaat. Dia nak untung, modal dah sampai lagi. Selesai dulu. Oh, boleh untung ni, untung. Modal satu lagi. Selesaikan hutang dulu, boleh untung. Orang tu tak dikata untung kalau hutang dia tak selesai. Selesaikan hutang siap, boleh untung. Maknanya selesaikan benda yang kotor, buang bersih, baru kita berhias. Kita bangun pagi ada kata terus berhias, boleh. Bangun pagi duduk kat minum, sikat, semua minyak wangi, mandi dia air. Dia basi busuk lagi bagus. Dia mandi dulu. Kalau mandi dah sedap, boleh berhias. Itu maksudnya. Maka mandi bersih. Maka mandikan rohani kita dengan taubat, mandikan dengan istighfar. Barulah dia layak mana nak berhias dengan sifat-sifat yang elok. Bila dah bertobat daripada segala maksiat, mesti nak dipakai sifat-sifat yang elok. Dia bertobat daripada apa? Mengumpat di jalannya. Barulah dia akan dapat sifat yang elok, dia boleh pakai. Dan sifat apa? Memandang kesilapan diri, boleh pandang. Dia nak pandang kesilapan diri dia. Macam mana dia sudut pandang kesilapan orang? Orang ni salah, orang tu tak betul, orang ni salah. Oh, orang yang nampak diri dia nampak. Dan buang benda dulu. Buang benda, jangan benda memandang akan kekurangan orang, kita buang. Baru kita nampak kekurangan diri kita. Ya, baru dia cantik jalan, itu maksud. Kemudian hendaklah diperbuat oleh segala orang yang salih tadi. Sunyi daripada segala barang sifat yang mazmumah, buang dahulu daripada bersifat dengan mahmud, jadi takhliyah dan takliyah, pengosongan dan perhiasan. Kerana bahawasanya mengetahui segala aib itu iaitu hakul adab. Kita mengetahui akan aib kita itu adab. Manusia yang tidak menyelidiki keaiban batin dia, maka orang itu tidak beradab dengan Allah Ta'ala. Ya, mari kita kena semak segala keaiban diri kita, ya, baru kita basuh. Dan orang yang dibukakan keaiban pula, dia pandang aib dia. Orang itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Mana orang kalau Tuhan tak pilih, dia takkan terbuka pintu hati nak pandang aib dia. Dia duduk pandang aib orang. Ya. Orang ni tak betul, orang yang salah pandang dia lagi tengok. Itu maksudnya. Jadi orang yang dipilih Allah Ta'ala akan cempakkan kalbi dia. Dia akan maknanya apa? Proses diri dia akan nampak silap dia. Lalu dia memperbaiki. Itu tanda Allah Ta'ala sayang pada seorang. Mana adab seseorang tadi, sila kemaskan, sila bersihkan, itu maksudnya. Kekotoran yang ada pada diri dia, bahawa dia layak untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan zahirlah atasnya segala ghaib. Bila dah bersih, Tuhan buka lah. Ya. Cermin tadi kotor, kita nak pergi guna, nak tengok, nak suruh benda nak tengok mana boleh, pergi lap dulu. Lap dulu, bersih berkilat, baru kita boleh tengok. Side mirror kita boleh nampak rekangan buat kereta, kena lap. Ni kita nak tengok bertepik macam-macam debu ada kat situ, nampak silap berdentung. Kemaskan dulu, bersihkan. Dan pembersihan kita dua, taubat, istighfar wa taubat, tu alat penyuci besar dengan syarat-syarat dia lah. Tapi jangan istighfar dengan lisan, dunal qalb, hati tak ada, tetap hati. Pada syarat dia. Istighfar dengan syarat dia, taubat dengan syarat zahir batin, insya-Allah dibersih. Bila dibersih nanti Tuhan akan bukakan, limpahkan berbagai kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersuci daripada aib itu dibukakan bagi pintu gaib. Mana apa? Satu kaedah besar, nak terbuka hijab, sila bersihkan kalbi. Itu je. Lap, terbuka dah dia. Ya. Dan kerana demikian itu, kata setengah mereka itu, jadilah olehmu akan menuntut istiqamah. Jangan engkau jadi menuntut karamat. Jangan minta karamat tu, karamat ni, karamat itu kurniaan Allah. Jadi kita kena bentuk istiqamah. Kita istiqamah tetap, insya-Allah dibuka. Itu tadi kaedah dia. Kerana itu dituntut nafsu. Kerana apa? Karamat itu tuntutan nafsu. Nafsu nak karamat tu apa? Nak tunjuk kat orang? Terbang atau udara, jalan tai misalnya kan. Dan sebagainya. Semua karut. Kita betulkan kedudukan, bersihkan dalaman kita, menghadap tu dengan dia, insya-Allah istiqamah tu dia akan terbuka yang lain. Dan istiqamah tu dituntut Tuhan, fastaqim kama umirta. Hendaklah kamu istiqamah sebagaimana diarah. Itu arahan Allah Taala dalam Quran, fastaqim kama umirta. Istiqamah kita dalam syariat, istiqamah dalam beramal, istiqamah kita dalam musyahadah ke Tuhan. Istiqamah hati kita jangan lupa dengan dia, sentiasa dengan dia. Itu namanya istiqamah. Tetap kalbi kita dengan dia, maka dia akan buka lah. Dan bahawa yang kau menjadikan pada hak Tuhan itu lebih baik. Kita buat yang Tuhan tuntut. Tuhan suruh istiqamah. Lebih baik daripada menjadikan bagian nafsu. Bagian nafsu nak terbuka tu, nak dapat karamat tu, karamat tu kan. Nak jalan tai, laba-laba dia jalan tai. Nak terbang burung dia terbang. Kan? Kalau itu saja itu bukan. Kita nak dia terbang rohani kita. Dia terikat dengan makhluk terus ke hadrat Allah tu bagus.
Dan hikayat cerita daripada Wahb bin Munabbih radhiyallahu anhu bahawasanya seorang laki-laki daripada Bani Israel telah puasa ia 70 tahun lama, masya-Allah. Dan berbuka ia pada tiap-tiap tahun 2 hari raya, masya-Allah. Mana dia puasa straight, yang dia tak puasa hari yang tak boleh puasa. Sebab hari raya tu tak boleh puasa. Siapa puasa pada hari raya pertama, sama ada Aidilfitri atau Aidil Adha, kalau dia puasa juga dia boleh apa? Pertama haram, kedua tidak sah. Penat dia puasa lapar, puasa dia tidak diterima, bahkan dia mendapat murka Allah Ta'ala. Bagi puasa tu, hari raya tu Allah Ta'ala jamu. Sebulan dah puasa kan dia jamu kita. Hari kita berhari raya dihadiah kepada Tuhan. Tiba-tiba kita tak nak ambil, itu salah. Jadi haramkan kalau kita puasa. Jadi tolak hari tu, hari lain, hari tasyrik semua dia tolak, kan? Hari syak semua, lain semua dia puasa. Masya Allah, hebat kan? Dia 70 tahun. Dia berbuka, dia apa nama tu? 70 tahun dia puasa lamanya. Dan dia berbuka pada tiap-tiap hari, mana berbuka maksudnya berbuka mana tidak puasa. Pada hari raya dan 3 hari tasyrik tiada lain. Maka memohon ia kepada Allah Ta'ala menuntut diperlihatkan akan dia. Minta dibuka. Betapa? Apa yang diminta? Diminta Allah Ta'ala, ya Allah engkau bukakanlah, engkau kasyafkanlah mata dalamku dapat buka. Macam mana? Syaitan menderhakakan syaitan akan manusia. Macam mana syaitan masuk dia digoda manusia macam ni, nak nampak. Maka ketika telah berpanjangan masa demikian itu atasnya telah diperkenankan minta. Tuan buka minta dia. Apa? Maka katanya kalau ada aku minta nyata. Mana tadi? Maka dia diperlihatkan dia betapa dia memerekakan syaitan menderhakakan manusia. Maka kalau telah berpanjangan masa demikian itu lama, tiada diperkenankan minta dia. Maka katanya jikalau aku menuntut nyata atas segala kesalahanku dan dosaku antaraku dan antara Tuhanku, nasihat Allah terlebih baik. Kemudian dia sedar, silap aku minta, jangan dia pula syaitan goda manusia supaya nampak. Tapi kalau aku minta supaya aku dapat apa? Memperbaiki diri kita dengan kesalahan, itu lagi baik dia. Jadi apabila dibuat, dia tukar dia tak minta benda tu, mana dia tumpukan kepada apa? Memandang kesalahan, kesilapan dan dia memperbaiki, supaya jadi lebih baik daripada pekerjaan tadi yang telah dituntut akan dia. Maka disuruh Allah Ta'ala padanya seorang malaikat. Bila dia buat kerja dia tadi, maka dikata seorang bagi Azza wa Jal telah menyuruh ia akan daku padamu. Malaikat datang jumpa dia dengan firman dia bagiku bahawasanya apa? Kata orang lima, katamu yang kau kata dulu. Maknanya apa? Kita membersihkan kesalahan terlebih baik daripada kita nak minta terbuka tu. Terlebih baik kepadaku daripada yang telah lalu daripada segala ibadatmu tadi. Maka bahawasanya telah dibukakan Allah Ta'ala mata. Melihat dia akan dia dilihat tiba-tiba berapa tentera iblis yang mal'un daripada bumi nampak terus. Tadi dia minta, Tuhan tak buka. Sekarang dia tak minta, ditumpukan kerja dia. Itu Tuhan buka. Itu maksudnya. Dia nampak tentera iblis berderu datang muka bumi dan tiadalah seorang daripada manusia melainkan syaitan kelilingnya. Penuh kita ni tak dikeliling. Seperti keadaan beberapa lanat macam bangkai. Maka katanya, hai Tuhanku, bagaimana selamat orang daripada ini? Dia Tuhan buka, tengok syaitan penuhi, macam mana nak selamat kan? Itu mana? Tadi tak terbuka. Baru dia rasa takut. Maka firman Allah Ta'ala apa? Wara' olehmu. Al-war'u. Nak jaga diri kita kena ada sifat wara'. Wara' di dua wajib, satu sunat satu. Meninggalkan benda yang diharam itu wara' wajib. Kita tidak minum arak, kita tak berjudi. Mana kita dah ada arak, dah ada kat kita. Kita tidak melihat benda yang diharam, kita tidak mendengar benda yang ditegak, kita tak bercakap benda yang dilarang. Itu semua ada wara' wajib. Wara' sunat lebih lagi lah, dia ambil dunia tu sekadar perlu je, tak lebih-lebih. Ini payah kita nak sangkut sini. Dan sini kadang kita sangkut banyak. Tapi wara' yang wajib lah. Wara' apa mana dia? Soal daripada sahabat tafsir, al-war'u war'an. Wara' tu ada dua. Az-zahir alla tataharraka illa lillah. Itu yang zahir. Wara' ada dua, satu zahir, satu batin. Wara' zahir, dia tak bergerak, dia tak bercakap, dia tak jalan, semua kerana Allah. Wal batin Allah yadkhul qalbahu illa Allah. Bahawa yang batin, bahawa dalam kalbi dia tak masuk melainkan Allah. Di mana saja jalan dia Allah, Allah, Allah. Dia berlazat memandang kebesaran Tuhan. Ini kalau ada syaitan tersungkur, balik tonggang langgang dia. Bila kalbi kita sentiasa menghadap Allah Ta'ala, dapat dia apa? Tonggang langgang syaitan dan. Tapi biasa yang balik, biasa berlaku sebaliknya lah. Kita yang lalai. Dia terkekam layak dia. Habis. Maka apabila telah masuk engkau kepada hadrat Allah Ta'ala. Apa mana hadrat Tuhan? Bahawa kalbi kita sentiasa menghadap dia. Itu mana hadrah. Lawan hadrah, ghaflah, lalai. Bila tak lalai, mana itu hadrah. Hudur kalbi ma'allah. Itu mana maqamul hadrah. Ya, apabila masuk kamu dalam hadratillah, dengan masuk dengan apa tadi? Sidqin. Dengan siddiq hati dia. Dan ikhlasin, dengan ikhlas. Maka ketika sampailah engkau kepada kesudah-sudahan. Yakin. Iman, itu peringkat awam. Yakin, itu peringkat ma'rifat. Membina keyakinan dengan musyahadah syuhud akan Allah SWT.